satu pengajaran kepada kita, iaitu tentang apa? Quran dengan hadis ni. Ambil tahu geopolitik antara bangsa. Tu poin dia. Meskipun Nabi duduk dalam Mekah, Abu Bakar dan orang jahiliah di Mekah yang tak ada kena mengena pun dengan Parsi dengan Rom, tetapi mereka ambil tahu, bincang, siap betting lagi siapa akan menang. Cakna. Yang tu yang kita tak ada hari ni tu. Ada tapi tak ramai. Kurang cakna. Ada orang kata biar pergilah Israel nak tindah Palestin pun bukan beritahu kita, kan? Biar pergilah dunia nak terbalik pun bukan beritahu kita. Dia tak mau cakna langsung dunia luar. Itu masalah apa? Sebab dalam hadis dia menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala kira siap cerita lagi, tuan-tuan. Tuhan cerita nanti Rom akan menang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita. Kita menggunakan pakai kitab karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi yang berjudul Madza Khasirul A'lam bil Hintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masih lagi dalam bab pertama. Kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya pada malam ni, iaitu permusuhan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Buat yang baru mengikuti pengajian ini, dalam bab pertama Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi memasukkan seperti mana yang disebut selalu oleh tokoh-tokoh. Perkataan ini tak silap saya diguna pakai oleh apa nama ni, tadi duk main di kepala ni, orang Melayu punya tokoh hebat ni, Profesor Syekh Naqib Al-Atas. Itu perkataan yang selalu diguna oleh dia. Saya pernah baca satu tulisan kata perkataan ini dicetuskan oleh beliau, iaitu pandangan sarwa. Pandangan sarwa. Kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil apa tu pandangan sarwa ni? Allah tak main. Jadi pandangan sarwa. Jadi bab satu ni Maulana Abu Hasan bagi pandangan sarwa dulu, whole figure. Satu-satu agama, satu-satu kaum menurut sejarah. Nanti bila masuk bab 2 dan seterusnya dia akan pergi secara detail. So kita masih lagi membincangkan dalam bab yang pertama. InsyaAllah. So malam ni subtopik kepada orang kata apa ni, masih lagi dalam bab pertama, tapi kita telah masuk kepada dimensi peperangan antara Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian. Satu bab yang saya kira cukup menarik. Masya-Allah. Baik. Pada permulaan abad ke-7, pada permulaan abad ke-7 sering kali terjadi pertempuran antara kaum Yahudi dan Nasrani. Pada akhir masa jabatan Kaisar Phocas, kaum Yahudi melancarkan serangan padu kaum Nasrani di Antioquia. Antioquia ni di Turki. Kerana itu Kaisar Romawi mengirim pasukannya di bawah pimpinan Abornus untuk menumpas pemberontakan kaum Yahudi. Kita telah masuk perbincangan kepada kurun ke-7, iaitu di mana zaman ini berlaku pertempuran besar. Sebenarnya dia bukan antara Yahudi dengan Nasrani. Pertempuran ini adalah di antara pertempuran antara Parsi dengan Rom. Asalnya pertempuran antara Parsi dengan Rom. Parsi kerajaan dia meliputi daripada seluruh India, bawa naik ke Pakistan, ke Afghanistan, ke Iran dan sebagainya. Rom pula daripada Eropah sampai dia bertembung di mana? Bertembung di Syria. Parsi sempadan sampai ke Iraq, Rom sampai ke Syria. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa, dua kerajaan agung ni, tersangat agung, dua kerajaan dunia yang sangat besar ini tak pernah terimpikan oleh mereka untuk nak pi husya tanah Arab. Kalau kita baca dalam sirah tuan-tuan,
Dia tak berkenan, tak mau buka tanah Arab ni. Nah, habaq kita punya rendahnya level orang Arab ni. Tak tahulah rendah level ataupun Tuhan lindungi tanah tersebut. Tapi kira zaman jahiliah ni dengan mereka tidak ada tamadun, tidak ada perkembangan dan sebagainya, menyebabkan empayar Parsi dan Rom ni yang kuasa dunia, dia tak rasa lah nak pergi tanah Arab ni. Maka berlaku pertempuran besar. Siapa dia bunyi macam testing? Boleh tak? Tuan boleh dengar? Boleh tak? Berlaku pertempuran besar antara Rom dengan Parsi. Di sini disebutkan berlaku pertempuran ketika mana 610 Masihi. Tuan-tuan, kalau kita boleh gunakan kalender Masihi, terutusnya Rasulullah SAW dalam tahun Masihi ni kita boleh katakan dalam tahun 609. Plus minus ada kata awal lagi, tapi mengikut kiraan lebih kurang 609. Senang abang, awal kurun ke-7 kerasulan baginda Nabi SAW. Ya, maka pertempuran ini sebenarnya dia berlaku dalam area awal kerasulan Nabi. Ya, antara Parsi dengan Rom ni dia berlaku di antara area awal kerasulan Nabi. Baik. Perintah Kaisar ni perintah Kaisar itu dijalankan oleh Panglima Abnosus dengan kekejaman luar biasa. Semua orang Yahudi dibunuh dengan cara mendirikan bulu roma, maksudnya membunuh dengan cara yang cukup kejam. Tes. Boleh? Jadi lagu begong guna ada tak? Kau guna? Testing. Suara 1, 2, 3. Try tak? Saya rasa macam suara dia saya ikut lambat. Cubaan suara. Cubaan. Boleh. Cubaan suara 1. Okey. Dia tak masuk. Dah selesai? Oh, okey ni. Testing 1, 2. Testing, ni okey sikit. Cubaan, okey. Okey nak? Alright. So kat mana tadi? Pertempuran ini. Pertempuran ini. So di asalnya tuan-tuan, lagi kita kampi bagaimana pertempuran ini akhirnya melibatkan Yahudi. Sebab tu Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menamakan perang antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan Nasrani ni dia pun tak pernah setuju. Kalau kita ikut dalam sejarah betul pun sampai ke hari ni pun tak setuju. The real Jews dengan the real Kristian ni mereka takkan setuju. Bahkan orang Yahudi lagi selesa dengan orang Islam berbanding orang Kristian, dan orang Kristian lagi selesa dengan orang Islam berbanding orang Yahudi. Kalau kita tengok dalam sejarah Bidayah wa Nihayah, Sayyidina Umar ketika mana masuk membuka Baitul Maqdis, dia melihat dekat Sakrah, tempat kebanggaan orang Yahudi dekat Baitul Maqdis itu penuh dengan sampah, dan disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah dengan kain-kain darah, minta maaf sebut darah haid wanita dilempakkan di situ. Ya, orang Kristian lempak tempat kesucian orang Yahudi, dan orang Yahudi juga buat benda yang sama dekat tempat kesucian orang Kristian, tempat Nabi Isa dilahirkan pun mereka lempak segala sampah, segala darah haid wanita. Mereka memang tak setuju bila Islam datang mendamaikan antara keduanya. Cuma dalam Bidayah wa Nihayah disebutkan ada beberapa syarat yang kaum penduduk Ilya minta kepada Sayyidina Umar, kalau Islam nak merintah Baitul Maqdis kena buat beberapa syarat, antaranya orang Yahudi jangan dibiarkan bebas sangat. Orang Kristian yang kata lagu tu, orang Yahudi jangan bagi muka sangat, sebab orang Kristian tak bagi muka ke orang Yahudi. Sebab bila bagi muka mereka melampau. Orang Yahudi ni jenis bila mereka sikit mereka sangat tunduk kepada kita. Bila mereka ramai mereka akan naik pijak kepala kita, mereka tak peduli. Kita nak sambung perbincangan ini.
Baik. Perintah Kaisar. Kaisar ni bahasa Inggeris dia Caesar lah, macam tu lah. Kaisar ni Rom, Kisra ni Parsi. Dijalankan oleh Panglima Abnesius dengan kekejaman luar biasa. Semua orang Yahudi dibunuh dengan cara yang mendirikan bulu roma. Sebahagian ada yang dibunuh di ujung pedang, ada yang digantung, ada yang ditenggelamkan di dalam laut, mahupun ada yang disiksa, ada pula yang dilemparkan ke tengah-tengah binatang buas. Orang-orang Kristian bila masuk ni, raja-raja Rom Kristian ni masuk menyelamatkan orang Kristian dekat wilayah peperangan ini, akhirnya mereka telah hukum orang-orang Yahudi dengan hukuman yang cukup dahsyat. Meanwhile, dalam sejarah Islam, benda ini dibincangkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, bahkan dalam Quran, surah Rum. Surah Rum tu tuan-tuan menceritakan khusus tentang benda ni. Ulama bincang, kita ada surah Rum, kita tak ada surah Parsi. Kenapa? Bincang tuan-tuan, memang ada. Ya, tetapi kisah dalam surah Ar-Rum itu menceritakan tentang kisah ini. Kisah antara pertempuran antara Rom dengan Parsi. Pertempuran ini berlaku tahun bila? Seperti mana disebutkan tadi, tahun 600. Buku ni kata 610. Pertempuran ini lama, tapi 615 to be exact lah. Rome was defeated to 615 Hijrah. So 609 Nabi diutuskan, 615 Hijrah bermaksud tahun ke-6 kerasulan. Dapat berita orang-orang Rom kalah dalam pertempuran berlawan dengan Parsi. Maknanya pertempuran dua kuasa besar antara Rom dengan Parsi ini terlalu great sampai dibincangkan di serata tempat. Dibincangkan di serata tempat. Sebab dua buah empayar ini tak pernah bertembung sebelumnya. Parsi melebarkan kuasa ke timur, Rom melebarkan kuasa ke barat, sangat besar kuasa mereka. Tokoh-tokoh empayar mereka begitu ramai dan hebat, kesatria dan raja mereka. Akhirnya pada 610 mereka akhirnya bertemu. Jadi pertemuan antara dua kuasa dunia ini menjadi viral lah, menjadi perbincangan hangat. Contoh kata hari ni Amerika dengan Rusia lama duk tengkak, tu tiba-tiba perang antara dua negara ni, tiba-tiba macam tu ibaratnya. So tuan-tuan, pertempuran ini akhirnya tercetus 610. 615 Hijrah ni kekalahan kepada tentera Rom. Apa kaitan dengan Islam? Tuan-tuan ingat lah, 615 bermaksud ke tahun ke-6 kerasulan Nabi. Dan tahun ke-6 bermaksud Nabi di Mekah. Rupanya dalam kalangan orang Mekah, mereka duk main bet siapa akan menang, dan benda ini Tuhan turunkan ayat Quran cerita satu perbincangan yang menarik. Saya bawa malam ni Sunan Tirmizi, dalam juzuk yang kelima ada bab Abwabu Tafsir Quran. Imam Tirmizi masukkan dalam juzuk yang kelima Sunan Tirmizi bab menafsirkan ayat-ayat Quran. Ada di antaranya Imam Tirmizi masukkan satu-satu tafsiran surah yang ada yang bersabit dengan hadis. Maka surah Ar-Rum ni juga ada tak terlepas. Jadi saya bacakan dekat tuan-tuan malam ni, kita bincang di sudut dua dimensi. Muka surat 184 juzuk kelima, hadis nombor 3191 dan ke atas. Perbincangan tentang tafsiran surah Ar-Rum. Bab wa min surratir Rum, masuk bab 31 tentang tafsiran surah Rum. Baik. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Khalid ibnu Asmah, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman al-Jumahi, haddatsana Ibnu Syihab az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah ibnu Utbah an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin fi manahabatin fi munahabah alam ghulibatir Rum ala ihtat ya Abu Bakrin fa inna bid'a ma baina salasin illa tis'in. Qala Abu Isa hadzal haditsu hasan gharib min hadzal wajha min haditsin Zuhri an Ubaidillah an Ibni Abbas. Baik, sabar saya baca maksud dia. Hadis yang kedua, haddatsana Nasr bin Ali al-Jahlabi, haddatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sulaiman al-A'mash an Utaib an Atiyah
an Abi Sa'id qala lamma kana yawma badrin zaharatir rum ala faris fa'ajaba dhalika al-mu'minin fanazalat alam ghulibatir rum ila qawlihi yafrahul mu'minuna binasrillah qala fafarihal mu'minun bizuhurir rum ala faris. Qala Abu Isa hadzal hadis hasan gharib min hadzal wajha. Baik, hadis ni perbincangan hadis. Baik, Imam Tirmizi meriwayatkan beberapa hadis, ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis mengisahkan tentang ayat Quran ghulibatir rum ini. Ghulibatir rum, alif lam mim, ghulibatir rum. Ghulibatir rum bermaksud Rom has been defeated. Rom ghulibat, telah dikalahkan. Tuan-tuan, kenapa benda ni sampai masuk dalam Quran? Kenapa benda ni sampai masuk dalam hadis? Ayat Quran sebut jelas Rom telah dikalahkan, namun Rom akan satu hari nanti akan bangkit menewaskan Parsi dalam tempoh bid'in 3 sampai 9 tahun. Perbincangan. Kenapa jadi macam ni? Disebutkan macam ni, nah saya baca. Kana al-musyrikun yuhibbuna ay yadhhara ahlul faris 'ala al-rum. Sesungguhnya orang musyrikin di Mekah itu sangat mengkehendaki orang Parsi menang. Sebab kita tengok bola MU lawan Liverpool, kita tak ada kena-mengena pun. Tapi kita punya semangat ni tuan-tuan, tengkak dekat sukan star tu, Allah, macam pasukan tu kita punya. Lagu ni lah. Orang Mekah ni tuan-tuan, mereka duk tengkak, duk bincang pasal Parsi dan Rom ni, serupa macam mereka sebahagian daripada Parsi dengan Rom tu. Dalam hadis sebut, Ibn Tirmizi riwayat, kata Nabi, kanal musyrikun yuhibbuna ayyadhhara ahlul faris 'ala rum. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka sangat mencintai, sangat nak orang Parsi menang. Ya. Baik, li'annahum wa iyyahum ahlul awsan. Kerana orang-orang Parsi sembah berhala. Rupanya yang menyatukan mereka itu sembahan. Orang Parsi sembah berhala lain. Orang Parsi sebahagiannya ada majusi, ya kan? Ada kaum majusi yang sembah api. Tapi poin dia adalah penyembahan kepada sesuatu, awsan, berhala ke, api ke, pokok ke. Kita satu kepala, satu geng. Maka orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala ni sokong yang sembah berhala juga. Baik. Wa kanal muslimun yuhibbuna ay yazhara ar-rum 'ala al-faris. Dan orang-orang Islam di Mekah masa tu sangat mendoakan agar orang Rom menang. Bukan mendoakan, mengkehendaki, mencintai, mengharapkan orang Rom menang. Sebab apa? Li'annahum ahlul kitab. Sebab depa tu korang-korang walaupun salah, walaupun telah terubah kitab itu. Kita dah bincang tahun 300 lebih di Indonesia dalam bab-bab sebelum ni. Sekarang dah tahun 600 lebih dah. Maksudnya dah diubah dah, ya. Tapi walaupun diubah, tapi at least ada titik persamaan. Kita ada kitab, depa ada kitab. Kita kenal Allah, depa kenal Allah dengan cara depa, tapi at least ada kalimatan sawa bainana wa bainakum, kan Quran sebut. Ada kalimah yang sama. Sebut Ibrahim, depa tahu Abraham. Sebut Musa, depa tahu Moses. Sebut Isa, depa kenal Jesus. Walaupun ada beberapa perbezaan di sudut pemahaman itu, tetapi at least ada ruang persamaan untuk bincang. Kalau nak dengan kaum yang menyembah berhala, tak ada tu, tak ada nak teli kot mana. Kan? Maka tuan-tuan, kata Nabi, orang Islam nak orang Rom menang, nak empire Rom menang. Orang musyrikin Mekah nak orang Parsi menang. Baik. Wa kanal muslimun yuhibbuna an yazhara Rom 'ala faris li'annahum ahlul kitab. Fadzakaruhu li Abi Bakrin, fadzakarahu Abu Bakrin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma innahum sayaghlibun. Baik. Maka tuan-tuan, bila tahun 615 Hijrah, tahun ke-6 kerasulan, tiba-tiba dapat berita orang Parsi menang, kaum penyembah berhala menang, kaum Taghut menang. Maka menjadi satu tamparan yang sangat hebat kepada orang Islam di Mekah. Hampa kata Muhammad betul, hampa kata agama tauhid betul, hampa kata agama yang sembah bukan kepada berhala ni betul. Lagu mana orang Rom yang kata lebih kurang dengan hampa jalannya walaupun tak sama satu parti, mereka boleh kalah. Geng-geng kami yang sembah dewa-dewa berhala-berhala ni menang. Mereka pergi peleceh orang Islam di Mekah ni. Mereka pergi peleceh.
Maka tuan-tuan, bila benda tu diadukan kepada Nabi, turun ayat Quran. Ayat Quran tadi ni, ghulibatir Rum ni. Kemudian Tuhan sambung, amma innahum sayaghlibun. Tu ayat tu panjanglah. Dalam ayat tu Tuhan sebut Islam akan menang, orang Rom akan menang nanti bid'in sitin, bid'in sanah pun. Tuan-tuan cek lah surah Rum. Bid'in lah, tapi yang poin dia adalah bid'in ini bahasa Arab bermaksud daripada 3 kepada 6, itu bid'in. Macam nafarin 1 sampai 10. Dia istilah-istilah tata bahasa Arab lah. Bid'in bermaksud between 3 to 9, itu bid'in. Kita tak tahu apa, tapi bid'in. So Allah Ta'ala sebut mereka akan menang dalam tempoh bid'in tahun, antara 3 ke 9 tahun. So tapi poin yang dia highlight di sini adalah Nabi kata, quote ayat Quran, amma innahum sayaghlibun. Ketahuilah hari ini orang Rom kalah, tapi nanti mereka akan menang. Mereka akan menang balik. Maka Abu Bakar dengar Nabi kata macam tu, Abu Bakar nak pergi fight dengan orang Mekah. Fadzakarahu Abu Bakrin lahum. Maka Sayyidina Abu Bakar bawa cerita ni pergi kat orang Mekah, kata ni yang kun abang gambar. Muhammad, Nabi kami bagi tahu, tak apa, hari ni apa seronok, Parsi menang, tapi nanti tak lama dah Rom akan menang. Padahal Rom pun kafir, Parsi pun kafir. Tapi kenapa bincang ni? Itu nanti ulama punya, kenapa kita kena sokong ni? Kenapa ada? Sebab dia memberi satu orang kata buat satu gambaran kepada kita. Macam mana saya nak cerita lagi ni? Saya ini memberi satu pengajaran kepada kita, iaitu tentang apa? Ayat Quran dengan hadis ni. Ambil tahu geopolitik antara bangsa. Tu poin dia. Meskipun Nabi duduk dalam Mekah, Abu Bakar dan orang jahiliah di Mekah yang tak ada kena mengena pun dengan Parsi dengan Rom, tetapi mereka ambil tahu, bincang, siap betting lagi. Siapa akan menang? Cakna. Yang tu yang kita tak ada hari ni tu. Ada tapi tak ramai. Kurang cakna. Ada orang kata biar pilah Israel nak tindah Palestin pun bukan kacau kita. Kan? Biar pilah dunia nak terbalik pun bukan kacau kita. Dia tak mau cakna langsung dunia luar. Itu masalah dia. Sebab dalam hadis ni menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala kira siap cerita lagi tuan-tuan. Tuhan cerita nanti Rom akan menang balik. Saya kalau saya baca seorang-seorang, saya ada kata hati kan, macam Tuhan sporting lah, macam layan kita akan cerita apa nanti Rom akan menang balik kan. Tuan-tuan, maka Abu Bakar seronok. Abu Bakar bagi tahu kat orang Mekah nanti Rom akan menang. Memang Rom akan menang nanti, saya akan cerita tahun bila. Tapi bila Abu Bakar pergi habaq kat orang Mekah, dekat segala Abu Lahab, Abu Jahal semua ni, Umayyah bin Khalaf semua ni, yang Rom akan menang, Rasulullah kami bagi tahu, maka kata depa, faqalu ij'al bainana wa bainaka ajalan. Lo ni sembang saja tak gunalah, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ni. Mau letak duit lah. Terus cakap bini ni. Pasal nak betting je pasal. Kata orang jahiliah Mekah ni, Abu Bakar sembang saja tak guna. Mau letak duit. Tapi mereka tak pakai duit lah, mereka pakai unta. Dalam syarah hadis sebut unta khulus, unta yang mahal. Ij'al bainana wa bainaka ajalan. Fa in zaharna kana lana kaza wa kaza, wa in zahartum kana lakum kaza wa kaza. Kalau menang hak ni ambil. Kalau lah Parsi menang nanti mai kat kami semua unta ni. Kalau lah Rom menang, semua unta tu ambil kat hangpa. Baik, setuju tak kat tu? Saya sambung lah. Faja'ala ajalan 5 sinin. Okey. Sebab apa jadi 5 sinin ni? Dia tak cerita kat sini. Kat sini cerita detail. Okey. Jadi seterusnya saya petik. Fartahana Abu Bakrin wal musyrikun wa tawada'ur rihan wa qalu li Abi Bakrin kam taj'alu bid'un. Okey, daripada setuju nak buat bet, maka orang musyrikin tanya Abu Bakar, bid'in ni 3 sampai 9, kita nak kira berapa? Nak betting kena bagi betul-betul ya. Tak boleh lah kita duk main kita Melani menang berapa kosong. Kalau tak 3-0, 4-0. Tak 4-0, 3-1. Tak 3-1, 2 sama. Mana aci betting tu? Nak habaq betul-betul ya berapa? Bid'in 3 sampai 9. Tu bahasa Arab, orang jahiliah pun faham. Tapi kami nak exact years. Berapa Abu Bakar? Dia bertanya Abu Bakar. Salah susinin ila tis'i sinin. 3 sampai 9 nak ambil mana satu? Tidak boleh kat seorang Abu Bakar. Apa kata kan? Fasamma bainana wa bainaka wasata.
Law ni macam ni lah, 3 sampai 9 kita ambil tengah-tengah lah. Orang jahiliah kata kat Abu Bakar. Ni cerita pasal betting ni. Ya. Tantahi ilaih. Qala fasammu bainahum sitta sinin. Sitta berapa? Khamsa, sitta 6. Maka setujulah Abu Bakar dengan mereka ni bahawasanya kita tengok sampai tahun ke-6 selepas benda ni turun. Maksudnya 615 Hijrah campur lagi 6 tahun. Kalau orang Parsi menang ataupun kalau orang Rom tak bangkit kalahkan orang Parsi, bermaksud Parsi masih memegang kejuaraan, maka unta ambil kat orang jahiliah. Kalau orang Rom bangkit menewaskan orang Parsi seperti mana ayat Quran, maka unta dapat kat orang Islam. Baik. Qala famadatis sittu sinin qabla ayazharu. Maka berlalulah 6 tahun tanpa orang Rom menang. Orang Rom tak menang juga. Ya. Fa aqaza musyrikun rahna Abi Bakrin. Maka orang-orang musyrikin ambillah harta-harta betting Abu Bakar tadi tu. Ya. Ambillah harta Abu Bakar tu. Itu yang hadis pertama saya baca tadi tu. Yang qala li Abi Bakrin, Nabi berkata kepada Abu Bakar fi munahabah, dalam pertandingan Abu Bakar dengan orang jahiliah tu, Nabi kata alam ghulibatir rum alla ihtata ya Abu Bakrin fa inna bid'a ma baina salasin ila tis'in. Nabi kata kat Abu Bakar, Abu Bakar, takkan hang tak perasan bid'ain ini 3 sampai 9. Sebab apa? Hampir bet 6, hampir bet lah 9. Korang-korang selamat dah. Maknanya Nabi layan. Tapi nanti ulama bincang lah benda ni berlaku zaman bila. Ya, tapi maksudnya zaman tu spirit nak bagi tahu jangan kalah dengan orang bukan Islam. Jangan kalah. Nabi kira sporting, Nabi kata Abu Bakar hampir bet tahun bila? Tahun ke-5 Rasulullah. Nabi kata Abu Bakar ni, bukan saya kata lah. Nabi sebut. Qala Nabi li Abi Bakr, Nabi berkata kepada Abu Bakar, takkan hang tak tahu 3 sampai 9 tu ambillah 9. Ambillah jalan paling selamat. Pasal orang jahiliah tanya lah, tak berapa? Habis 7, 5, 6 berapa? Baik, serta dia macam tu. Ini hadis yang pertama tadi tu. Okey. Kemudian saya sambung hadis ni. Maka bila berlaku tahun ke-5, Islam Rom tak menang juga. Bila Rom tak menang tuan-tuan, orang musyrikin seronok ni berlaku sebab orang Rom tak menang. Baik. 615 campur 5 tahun. Berapa 6 tahun? Berapa? Tahun 621. Tak menang juga. Bila tak menang, orang musyrikin lagi kuat kekufuran mereka. 622 Hijrah, tahun selepas itu berlaku apa? Masih berlaku apa? Berlaku Hijrah. 622 masih. Lepas tu tuan-tuan, 622 masih berlaku Hijrah. 623 masih berlaku dua benda. Satu, perang yang pertama selepas Hijrah, perang Badar. 623 masih. Dan tahun itu juga berlaku kemenangan Rom. Sebab tu nanti dalam hadis kata, perawi kata, qala Sufyan sami'tu annahum zaharu alaihim yawm Badrin. Kata perawi ni sampai kita pun tak tahu orang Islam gembira sebab menang Badar dengan menang Rom yang mana satu. Nampak macam yang menang Rom mereka lagi seronok. Sebab apa ni? Kita cerita nah. Falamma dakhalati sanah as-sabi'ah, bila masuk tahun ke-7, masuk 623 Hijrah, zaharatir Rum ala Faris, menanglah Rom ke atas Parsi. Fa'aba muslimun ala Abi Bakrin tasmiyata sitta sinin. Maka orang Islam ni bakat kata kat Abu Bakar, itulah lain kali buat 9 tahun terus selamat. Biasalah orang ni bila masuk pertandingan tak mau, duduk belakang ni kemas kan. Lain kali bet 9, hampir bet tengok rugi, menang juga. Tahun ke-7 menang dah. 3 sampai 9, tahun ke-7 menang. Janji Allah. Bukan Allah Ta'ala tolong orang Rom. Memang tolong lah, tapi bukan bermaksud tolong atas nama dia itu kafir. Tetapi pertolongan ini untuk menguatkan keyakinan terhadap Islam. Pertolongan ini untuk menguatkan kebenaran kata-kata Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Bukan kita nak tolong sebab Rom tu Rom. Bukan nak bagi kalahkan sebab Parsi itu Parsi. Sebab hari ini Parsi itulah Islam, Rom itulah Barat. Kan? Baik. Lianna Allah Ta'ala qala fi bid'i sinin wa aslama inda dhalik nasun kasirun.
Maka kata perawi kata perawi dalam ni kata apa? Selepas 623 Hijrah tu bila dapat berita kemenangan tentera Rom, orang Islam begitu gembira. Sedangkan yang menang tu Rom, Kristian. Tapi orang Islam begitu gembira sebab kebenaran kata-kata Allah terbukti. Tapi masa tu dah di Madinah dah lah. Dan kata perawi, wa aslama inda zalika nasun kasirun. Ramainya orang pakat peluk Islam masa tu. Meskipun mereka di Mekah, mereka dengar berita ni benar kata-kata Muhammad 7 tahun dulu masuk Islam. Itu saya kata tadi tu, benda ni bukan untuk nak tolong orang kafir bagi menang, tapi untuk menguatkan keyakinan terhadap Islam. Meskipun Rom itu Rom, Kristian, Parsi itu penyembah ausan, berhala. Namun kenapa kita cakna tentang mereka? Sebab kadang-kadang benda tu berkait dengan kita. Kadang-kadang benda tu membawa keuntungan kepada kita. Satu. Yang kedua, hadis ini memberi manifestasi bahawa kita ada benda yang kita sama, yang mengikat kita. Apa yang mengikat kecintaan orang Islam Mekah terhadap kerajaan Rom yang mereka tak pernah kenal? Ahlul Kitab. Saya rasa benda ni yang NGO duk buat, pakai baju Love Jesus semua tu, nak tarik perhatian. Bukan kita mengesahkan Jesus mereka, kita sayang Isa kita, tapi at least bila mereka tengok, do you know Jesus either? Kena Jesus juga kan? Baru mula perbincangan. Sampai hari ni kita kena tiba kan. Sebenarnya dia ada sandaran dia bukan main bubuh lah. Okay? Nak cari kalimatun sawak, Quran sebut kan, pergi cari kalam perbincangan titik-titik yang sama tu. Kita ada 99 titik persamaan, kita abaikan, kita bercakap satu titik perbezaan. Hari ni kerajaan Perak bertukar. Tak okey. MB baru lantik saya tak mau masuk politik, tapi tak tahu rasa macam mana perkembangan politik Malaysia sekarang. Baik ke tak baik macam tu? Saya secara peribadi lah, mungkin saya silap. Saya duduk serumah seorang-seorang, saya rasa macam bagus. Tak tahulah, saya rasa lah. Setengah orang dia kata macam tak boleh, Ustaz, tak stabil lah. Di sini PH bergaduh dengan UMNO, di sini PH nak baik dengan UMNO, di sini PAH dengan UMNO, di sini. Tapi saya rasa kalau benda tu berlaku, at least pergaduhan tu tak teruk sangat lah. Pasal nak kata teruk sangat pun, dalam kerajaan ni aku gengang, dalam kerajaan tu aku bergaduh dengan, tak tahu lah kan, pandangan peribadi saya lah kan. Begitu tak lah politik lagi tu lah tuan-tuan kan. Tak sok penat lah. Baik, maka ambil tahu cakna tu poin dia, dan perbincangan tentang benda-benda yang ambil tahu tentang geopolitik antara bangsa, pasal benda-benda luar. Tapi benda ni berlaku tuan-tuan. Benda ni Imam Tirmizi sebut benda ini berlaku sebelum turunnya larangan kepada betting, judi. Nak jelas. Peristiwa ni berlaku sebelum turunnya larangan kepada betting. Ada sebutlah hadis ni. Ada sebutlah ni. Okey. Peristiwa ni berlaku sebelum turun ayat larangan kepada judi. Maka Nabi kata kepada Abu Bakar, tambah lagi duit. Kenapa minta banyak tu? Hampir tambah balik duit, minta naik bagi 9. Minta naik bagi 9, tapi orang Jailah tak mau. Tu orang Jailah sapu habis. Unta Abu Bakar tu menang kat depa betting. Tapi tak apalah. Orang kafir dapat keuntungan betting, orang Islam dapat keuntungan, ramainya orang masuk Islam. Kadang-kadang kita kalah peringkat awal itu, orang gelak ingat kita kalah. Rupanya kemenangan kita lebih besar di kemudian hari. Mungkin peringkat permulaan orang nampak kita kalah dan rugi dengan satu dua benda yang kita kehilangan, tapi kita nak untung lagi besar di kemudian hari. Tapi kadang-kadang kita kalah awal, lepas tu syarikat dua katuk, rugi terus. I share kan, rugi awal, rugi kemudian. Tak tahulah. Tapi nak kata kat orang pun tak boleh, orang tak ada duit. Kadang-kadang ni pun usaha juga nak cari kan ruang, tapi nak buat macam mana, kena tipu ke? Tak tahulah, tak boleh kata. Tapi orang susah. Itu poin saya adalah orang susah. Orang akan cuba macam-macam cara untuk dapatkan duit. Susah hati kan no? Itu susah hati. Baik. So itu yang berlaku. Hazal hadis sahih hasan gharib, hazal hadis gharib. Hasan gharib. Hasan gharib ni istilah Imam Tirmizi. Itu hadis tu perawi dia siqah. Perawi dia semua siqah. Okey. Tetapi jalur yang dibawa ini ada berlaku tafarrud. Tafarrud ni banyak jalan, tiba-tiba mai kat peringkat ni seorang je riwayat.
Ataupun ada dalam satu segi yang lain bila sebut Hasan Gharib ini, dalam banyak-banyak perawi ini semua siqah. Perawi-perawi yang saya baca tadi ni, Nasr bin Ali Al-Jumahi Al-Jahnabi, Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sulaiman A'mash an Atiyah an Abi Sa'id Kumai. Tapi kata ni ada seorang ada problem dalam hadis yang ni. Yang ada problem adalah Atiyah bin Sa'ad Al-Janadah Al-Aufi. Imam Tirmizi sebut sebab dia ni saduq, dia ni taklah penipu, dia saduq, dia benar. Dia saduq ni bawah sikit pada siqah lah, dia benar tapi tak trusted sangat. Yukhti'u kasiran, tapi dia banyak kali buat silap. Wa kana syi'an mudlisan, dan ni juga condong kepada syiah dan tadlis. Mudlisan ni orang yang suka tadlis. Kalau tuan-tuan jumpa dalam bacaan buku depan ni, dia ini perawi yang tadlis. Tadlis bermaksud dia skip riwayat. Al-Jurjani sebut di dalam du'afa, kamil du'afa ar-rijal, dan juga apa nama ni yang Muhammad, satu lagi saya tak ingat nama kitab-kitab para perawi ni. Tapi yang Al-Jurjani sebut, Atiyah ni dia berguru dengan tok guru dia nama Kalbi. Tok guru dia ni berguru dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Kat sini ada bila Abu Sa'id meninggal, Atiyah ni pergi berguru dengan Kalbi ni, pergi berguru. Tetapi bila dia dah habis mengaji, dia Atiyah ni dia pergi cerita ke anak murid dia, dia tak habaq nama tok guru dia Kalbi ni. Dia habaq, aku ambil daripada Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri. Tu tadlis, dia skip. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam hadis ni, an abihi an Sulaiman A'mash an Atiyah an Abi Sa'id. Daripada A'mash, daripada Atiyah, daripada Sa'id. Rupanya di tengah-tengah ni ada orang lain, tok guru dia, dia tak sebut. Ya, Atiyah bukan dia wafat tahun 100, Allahumma salli ala Muhammad, 127 Hijrah dia wafat. Nak kata sahabat ataupun tidak, no? Pasal Anas pun wafat 100 lebih juga. Tapi dalam Jurjani du'afa ar-rijal tu, dia sebut tabi'in yang awal. Tapi macam itulah, dia penamaan kepada macam ni. Dia penamaan kepada sahabat ni ada kadang-kadang dia pun berbeza, sebab ada orang yang dia hidup zaman Nabi tapi dia tak Islam zaman tu. Jadi setengah ulama yang syadid, dia kata depa ni bukan sahabat, depa ni mukhadram. Mukhadram saya pernah sebut dulu kan. Ada yang kata tak, memang sahabat. Tu yang jadi permisalan sikit. Tapi saya berpandangan menurut Jurjani yang saya follow, kitab itu yang saya baca tadi, baru baca, dia antara tabi'in yang awal. Selamat sikit lah macam tu kan. Sebab apa? Saya bagi contoh macam ni. Abu Sa'id Al-Khudri, bawah Abu Sa'id ada anak murid nama Al-Kalbi. Bawah Al-Kalbi barulah Atiyah ni. Atiyah orang Kufah. Sebab tu Imam Tirmizi kita Syi'an, dia ni Syiah. Tapi Syiah zaman tu kita kena berbincang balik. Bukan Syiah akidah, dia Syiah politik. Sebab tu Imam Tirmizi riwayat daripada dia. Setengah orang kata, tengok Imam Tirmizi riwayat pada perawi Syiah. Dia bukan Syiah yang kita faham macam hari ni. Dia Syiah tahun zaman Kufah ni, Syiah politik. Syiah yang menyokong Said belah Sayyidina Ali, belah Sayyidina Ali dan anak-anak lah kan. Orang Kufah, kita pernah bincang itu sebelumnya. Jadi bila mana Atiyah ni, dia tak sebut nama tok guru dia, dia pergi sebut nama yang atas lagi ni, disebut sebagai tadlis. Tadlis ni skip perawi. Orang bincang, kenapa skip? Kita melihat sebenarnya tradisi hadis ni seronok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat CIA, FBI, tuan-tuan mengaji. Pasal kita jadi nak menyiasat. Rupanya ada sejenis perawi yang nama tok guru atas dia ni tok guru masyhur, orang tak apa kenal. Tapi nama tok guru kepada tok guru dia ni kira top lah. Kira kita cerita orang, apa tahu tak? Apa nama Profesor Syekh Naqi Al-Atas. Aku guru dengan dia. Orang dengar tu dia ni anak murid Syekh Naqi. Kan? Padahal Syekh Naqi tu ada anak murid. Lecturer kita, orang tak kenal. Kita mengaji dengan lecturer kita. Lecturer kita ambil dekat dia. Kita dah aku abang nama lecturer aku, kira jatuh lah. Aku abang terus nama Syekh. Lagu tu lah. Lagu tu jadi pun. Satu. Yang kedua, kadang-kadang nama tok guru dia betul ada sedikit problem. Ada sedikit, kalau dia sebut mengundang fitnah. Kadang-kadang disembunyikan, tapi dia bukan sembunyikan. Dia tak sebut nama. Itu disebut sebagai ada istilah dia. Riwayat bil mubham macam itulah. Meriwayatkan dengan mubham.
Saya bagi contoh terus lah. Imam Syafi'i pernah ada seorang macam ni. Dia sebut haddatsana man la attahim, telah meriwayatkan kepada aku satu orang lelaki yang aku tak mau kata kat dia. Tok Guru Imam Syafi'i tahu lah nama Tok Guru tu, tapi dia tak mau sebut. Sebab Tok Guru tu dia ada masalah sikit. Orang tuduh dia ini problem sikit. Tapi Imam Syafi'i kenal dia tak problem. Tetapi demi menjaga kemaslahatan, takut orang fikir bukan, takut fitnah dan sebagainya, dia sembunyikan. Tapi berbeza dengan tadlis. Tadlis dia tak abang terus. Kan? Dia seolah-olah macam skip. Tapi Imam Syafi'i dia abang. Cuma dia tak sebut nama, mubaham. Dia kata telah meriwayatkan kepada aku haddatsani man la attahim, telah meriwayatkan kepada aku seorang yang aku tak mau kata kat dia. Ini Tok Guru Imam Syafi'i di Mekah. Saya tak ingat nama tu. Tak mai. Okey, tapi benda tu berlaku. Okey, tapi riwayat Atiyah ini diragui, tapi dia seorang lah. Lelaki yang lain macam A'mash, semua ni semua tokoh-tokoh hadis yang besar. Sebab tu kata Imam Tirmizi Hasan Gharib, perawi ni semua kuat. Tapi macam mana bila Atiyah ni seorang, so ada masalah sikit, kena ragu lah. Tapi tak jatuh sampai tahap lemah, tak jatuh sampai tahap palsu, sebab ada mutabaah dengan syawahid, ada riwayat orang lain yang cerita benda yang sama. So kuat. Poin dia adalah kuat lah, poin saya. Saya senang kata, saya cuba nak beritahu hadis ni kuat. Tu lah. Tapi alang-alang saya cerita bila teknikal dia kan. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis bila Nabi nak naik burak, lepas tu burak duduk tak diam, tak mau bagi Nabi naik kan. Bila kita buka di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, Bukhari, Muslim dan sebagainya, tak jumpa. Sebab cerita utitu bil burak fahiya dabbatul abyad, telah didatangkan kepada aku burak, binatang yang putih, tawilun minal himar wa adna minal baqal, lebih tinggi daripada himar, lebih rendah daripada baqal. Aku naik dia, kemudian terus pergi naik langit. Hadis Bukhari, hadis Muslim dan beberapa hadis yang kuat. Jadi bila cerita yang main kat kita, buruk duk tak diam apa semua ni kan, maka orang yang cepat menuduh, dia akan kata hampa tengok apa duk main hadis palsu lah apa cerita. Kebetulan saya kena kaji, kebetulan bila kena kaji ni kena cari sungguh-sungguh. Saya cari tuan-tuan, ada jumpa, ada yang buruk tak mau duk tak diam, sampai Jibril marah dia, hei, hang tak malu ke? Hang tak tahu ke siapa duk atas hang ni manusia paling mulia atas dunia? Tapi hadis itu duduk dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari. Imam Tabari buat main sanad dia, tapi ada problem sebab sanad itu nampak macam perawi yang atas tu tak jumpa dengan Anas bin Malik. An Qatadah, an Anas bin Malik, Qatadah pun tak ada, pi Anas terus. Jadi ada problem. Lepas tu saya cari lagi, tuan-tuan, rupanya kita jumpa benda ni dalam Musnad Ahmad satu lagi dalam Sunan Tirmizi, yang menurut penilaian para perawi hadis, menurut penilaian para ulama hadis, hadis ini sahih, kuat. Dan bila saya buat takhrij, semua ini adalah siqah. Rupanya hadis tu kuat, iaitu yang apa? Yang burak tu duduk tak diam tu. Jadi tuan-tuan, bila orang kata hadis ni lemah, memang lemah lah sebab perawi lemah. Tetapi dia akan jadi hasan, jadi kuat, bukan jadi, dia tak jadi sahih terus, tapi jadi dikuatkan sebab sokongan lagi dua riwayat ni. Dia cerita macam ni tuan, hadis yang sama, orang ni cerita kita tak percaya, orang dia ni bisa bohong. Tapi orang lain cerita, dia ni cerita betul tapi cerita yang sama, so automatik cerita ni jadi betul ya. Tu dia panggil mutaba'ah, sokongan riwayat, jadi kuat. Tuan-tuan, doakan saya, pasal ni saya punya kerja sekarang, saya kena buat cari hadis-hadis ulama, kitab turas, kitab Jawi Melayu ni, yang orang duk kata-kata tu, saya kena cari balik satu-satu untuk membuktikan. Kalau saya, kita kena kata saya, kalau palsu, kita kena kata palsu lah, kena jujur lah kan. Saya duk cari. Alhamdulillah lah, setakat lah, alhamdulillah lah. Rupanya tuan-tuan guru kita dalam kitab-kitab Jawi Melayu ni hebat. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa. Bila kita kena buat pengkajian yang serius, rupanya kita jumpa. Seronok tuan-tuan, seronok. Okey, saja contoh kat tuan-tuan, pasal tuan-tuan support saya belajar tu, nak cerita lah bagi tuan-tuan seronok kan. Kesan belajar tu. Baik, saya sambung lah. Boleh ke bunyi yang tadi ni? Boleh sikit kena. Okey, jadi tuan-tuan selesai lah nah. Maksudnya 623
orang Rom menang. Selepas perang Badar, Islam pun ramai pakai masuk Islam. Baik, nak tu Rom menang, nak tu. Okey, baik. Okey. Saya sambung Ini Maulana Abu Hasan cerita. Pertarungan semacam ini seringkali terjadi antara kaum Yahudi dan Nasrani. Sehubungan dengan hal ini, Al-Maqrizi menyebutkan dalam bukunya Al-Khattat. Saya tak jumpa lagi buku ni. Di masa pemerintahan Kaisar Phocas, Raja Phocas ini Raja Parsi. Tuan-tuan cari di internet, banyak kajian tentang Raja Phocas, menarik. Cuma ejaannya P-O-K-A-S, sini P-H-O sebab terjemahan Indonesia. Raja Persia pernah mengirimkan pasukan ke Syria dan Mesir. Selama dalam penyerbuan itu, banyak gereja di kota Al-Quds dan kawasan Syria dan Palestin dihancurkan. Kaum Nasrani dibunuh. Kemudian penyerbuan itu sampai ke Mesir. Di Mesir pun jumlah kaum Nasrani yang dibunuh tidak kalah jumlahnya dengan kawasan Syria. Tuan-tuan ingat tak? Episod no. Sebelum ni kita simak pasal orang Kristian meliputi belah barat, belah Rom dan belah Mesir kan. Orang Kristian Mesir dengan orang Kristian belah Syria, belah Rom tak setuju kan. Kita cerita sebelum ni ingat. Mai orang Parsi, hampa tak setuju sangat, dua-dua aku tiba. Kristian Mesir pun kena, Kristian Syria, Palestin dan ke atas pun kena. Bila Raja Phocas ni hantar tentera. Dalam dimensi itu ada orang-orang Yahudi yang terbuang. Yahudi sangat dibenci sebab Yahudilah yang buat komplot bunuh Nabi Isa. Jadi Yahudi hidup dalam buangan, pergi merata, orang tak mau ni. Tiba-tiba bila mai bantuan luar, orang Parsi out of nowhere yang mai serang Rom, orang Yahudi yang jadi terbuang minoriti ni ambil kesempatan. Dia panggil apa? Duri dalam daging pun no? Dia rakyat negara kita, tapi dia minoriti. Mai pasukan luar serang negara kita, dia bangkit pergi sokong penjajah. Macam tu. Jadi Yahudi ni sepatutnya sokong Rom, sokong orang Kristian sebab satu negara. Tak, dia pergi sokong orang Parsi, dia yang buka jalan. Jahat Yahudi. Tengok apa jadi tuan-tuan. Al-Maqrizi meneruskan keterangannya setelah menerangkan kemenangan Parsi. So orang Parsi jarah habis, runtuh habis gereja-gereja orang Kristian ni. Kemudian waktu itu kaum Yahudi benar-benar mengadakan sejumlah pemberontakan di kota Sor dan kota-kota lainnya, melampiaskan dendam mereka terhadap kaum Nasrani. Dia berkata masa ni kami nak balas balik. Dia ambil kesempatan bila orang Parsi masuk, mereka pun pergi buka jalan, pergi bagi maklumat, pergi pukul orang Nasrani. Disebut oleh Maqrizi lebih teruk daripada orang Parsi buat. Orang Yahudi buat kepada orang Nasrani lebih teruk daripada orang Parsi buat. Orang betul tu. Baik. Saya sambung. Dalam pertarungan itu kaum Yahudi berjumlah 20,000 orang. Mereka berhasil membunuh orang Nasrani yang besar jumlahnya dan berjaya menghancurkan banyak gereja Nasrani. Okey, baik. Maka bila orang Kristian teruk kena ni, benda ni tuan-tuan, orang Kristian pernah buat ke orang Islam. Zaman Mongol masuk, tapi saya tak mau contoh takut kita pening. Tapi lebih kurang lagu tu perangai dia. Baik, saya cerita ni dulu. Maka Yahudi bangkit pergi bunuh orang Kristian. Maqrizi kata orang Yahudi bunuh lagi teruk daripada orang Parsi buat. Sampai mati, kena bunuh, kena rendam, kena baling kat dalam tengah binatang buah. Orang Yahudi buat. Lepas tu tuan-tuan, Herakles. Sebab tu Herakles banyak dalam hadis kan. Nabi yang tak surat kat Herakles. Herakles tanya Abu Sufyan. That was the same Herakles yang dibincang dalam ni. Nak kata 24 Hijrah. Yang dalam hadis dengan yang dalam ini sama. Same guy, Herakles tu. Herakles yang sama tanya Abu Sufyan, Herakles yang sama saya rasa yang hantar surat dekat Nabi. Tapi Herakles yang hantar surat dekat Muawiyah tu saya tak pasti. Yang Herakles kata kat Muawiyah hang nak tak aku bunuh Ali? Muawiyah kata apa? Jangan nak kalut lah, orang Islam gaduh. Tapi yang tu saya tak siasat lagi. Tapi dia sebut dalam hadis Herakles juga nama dia. Saya tak pasti Herakles ni gelaran ke nama. Saya tengok saya silap lagi. Adakah Herakles ni nama ataupun gelaran macam Fir'aun? Itu sure. Benda untuk rakaman ni, dia seraya awak kita pun ni kan. Kita pakai cek sama-sama lah no. Baik. Dia dah duduk kat meja ni, doktor teringat saya duduk ceramah pasal Imam Bujang tu kat belah ni kan no. Surau ni kan, meja pertama kita belah sini duduk, betul-betul di sana. Baik. Baik, tak apalah. Herakles dengar cerita. Herakles ni duduk mana ni? Herakles ni dia masa tahun 615 dia kalah dah. Dia dikurung dalam istana dia dekat Konstantinopel.
Lepas tu berlaku pula, dia buat lagu mana saya pun tak sure, tapi saya buka banyak catatan kata berlaku satu perkara menarik. Hercules penair orang Parsi. Saya cari tak jumpa semalam. Apa yang dia buat? Saya buka Arab, orang putih, Melayu, Indonesia, tak jumpa apa yang Hercules buat. Tapi semua kata Hercules memperdaya orang Parsi di Istana Konstantin tu sampai dia bebas. Jadi kurang dalam istana dia kat Istanbul tu. Dia memperdaya orang Parsi, dia keluar. Nanti saat dia bawa mai kekuatan tentera Rom, dia pergi lawan balik, usir Parsi lari. Itu yang 623 Hijrah, Parsi Rom menang. Tak apalah tuan-tuan, bila menang dekat Rom, menang pula disebut oleh para ulama. Al-Maqrizi juga menyebutkan menang yang sangat besar sampai orang Parsi tak berani usir dah. Kekuatan Rom yang mai lepas tu, pimpinan Hercules ni, bila terusir semua, Hercules masuk ke Syria dan sebagainya. Hercules ni kan dia duduk dalam tahanan di istana. Orang Parsi kurung dalam istana dia. Dia tak tahu cerita. Bila dia dah keluar dah, dia bunuh biar orang Parsi, dia halau orang Parsi lari. Orang Yahudi pergi jumpa dia. Long live tuanku, daulat tuanku. Terima kasihlah Raja Hercules, pakat mai tolong kita sama-sama geng-geng kita ni, geng-geng Nasrani dengan Yahudi ni. Orang Parsi ni, orang Yahudi punya perangai. Hercules pun punya seronok. Orang Yahudi main jamu dia, main hadiahkan dia. Tuan-tuan, orang Yahudi ni Nabi Isa lawan awal lagi. Nabi Isa lawan, saya contoh tu jadi complicated pula no. Bila Nabi Isa ditugaskan untuk menarik balik orang Bani Israel masuk ke ajaran Islam yang sebenar, mereka lawan. Antara yang mengecewakan Nabi Isa adalah bila mana mereka menukar agama mereka kepada bisnes. Dalam Bible sebut, mereka buka bank-bank untuk menukar, untuk menjual agama. Nabi Isa yang disebut dalam Bible, yang Nabi Isa baling bangku rukih tu geram kat dia. Mereka geram bila Nabi Isa menggugat, maka mereka plot dengan raja apa masa tu, Herodes ke? Raja Herod kan, untuk bunuh Nabi Isa. Tu yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa pasal menggugat kekuatan mereka. Kekuatan bila mana mereka dapat keuntungan daripada agama. Itu yang orang Yahudi bunuh Nabi Isa. Betul, orang Kristian benci orang Yahudi. Berlaku yang awal lagi lah. Okay? Baik. Jadi bila orang Yahudi dapat tahu Hercules menang, halau orang Parsi, orang Yahudi pergi jumpa Hercules, bagi duit. Orang Yahudi memang kaya. Memang kaya sejak dulu. Tu yang kita bincang malam tu, Rockefeller Foundation, tempat pelapas semua. Orang Yahudi mendanai. Memang mereka ada duit, mereka bagi dana. Mereka memang ada duit. Ini anti-vax marah pula. Saya tak tahu lah tuan-tuan, tapi nak berlaku adil kepada golongan anti-vaksin, kalau perbincangan mereka itu berkenaan dengan konten, berkenaan dengan bahan-bahan dalam tu, saya kira kita boleh buka perbincangan, buka pintu perbincangan. Okey, tak apa bincang secara akademik. Tapi kalau melibatkan sampai label dajjal dan sebagainya, itu yang saya tak suka. Tapi kalau sekadar perbincangan bahan-bahan konten yang ilmiah, yang tak berlaku, tak perlu bergaduh, saya rasa okey. Bincang kan. Itu yang kita tak mau label tu. Baik, saya sambung. Maka orang Yahudi pergi jumpa Hercules, jamu bagi duit apa semua ni, lepas tengah dah, saya nak pergi cepat-cepat. Maka orang Yahudi kata, boleh tak tuanku sumpah dengan nama Tuhan, tuanku takkan apa-apakan kami. Hercules kata, siapa aku nak apa-apakan hampa rakyat beta. Orang Yahudi kan duduk bawah Rom sebelum ni. Okeylah, sumpah lah. Betul ni sumpah? Betul lah sumpah. Ni saya terjemah bahasa kita ni. Saya lepas tengah Okey, sumpah. Baik. Okey. Raja Rom Hercules telah sumpah tidak akan apa-apakan orang Yahudi. Raja Rom tak tahu cerita sebenar. Orang Yahudi lah paling kurang ajar sekali masa dia dalam tahanan dulu. Maka Raja Rom pun sambunglah pergi melawat segala pemuka-pemuka Nasrani, bincang-bincang semua. Maka orang Nasrani tanya Hercules, betulkah tuanku dah sumpah nak lindungi orang Yahudi? Hercules kata, betul ya. Dia kan rakyat kita, dia kan kita punya side, dia kan kita punya pakatan. Maka kata orang Nasrani, tuanku tak baca Facebook lah. Ni saya tambah, depa ni yang paling tak guna kali tengok. Depa ni yang buka jalan dekat orang Parsi sebelum ni. Masa orang Parsi jajah kita, orang Yahudi paling teruk sekali. Orang Nasrani mungkin, orang Parsi mungkin depa tolak kita jatuh, tapi orang Yahudi mai pijak bala kita. Macam itulah saya terjemah bahasa mudah ni. Patut tuanku hukum depa. Kata Hercules, beta tak tahu cerita, tapi beta dah sumpah dah macam mana. Kata orang Nasrani, undang-undang dalam negeri ni kan dah yang bikin, boleh ubah. Terus para pemuka, para rahib Nasrani berbincang bagaimana untuk bayar nak settlekan sumpah Raja Hercules ni. Macam kita orang Islam, kita ada kafarat sumpah kan, sama. Maka tuan-tuan,
para pemuka agama Nasrani memberikan fatwa kepada Herakl tentang bolehnya membatalkan sumpah dengan tebusan puasa pada hari Jumaat setiap tahun yang akan dilakukan oleh penduduk Nasrani sepanjang zaman. Saya rasa di setengah tempat, semisal di Rusia, ni pun saya dapat dalam internet, mungkin saya salah, internet bukan semua betul kan, tapi masih diamalkan. Disebut sebagai Jumaat yang suci. Jumaat yang suci, tuan-tuan cuba carilah artikel tentang tu. Masih diamalkan di setengah kawasan, terutamanya kawasan Katolik. Okey, diamalkan. Tapi kalau tuan-tuan refer dekat Amerika, England, saya tak buat lah, sebab England ni dia punya mazhab dia apa? Kristen England ni dia satu nama yang lain. Dia bukan Katolik, bukan Ortodok, dia apa? Apa tu? Anglican tu kan? Anglican lah, tu England punya bahasa. Dia jadi Christian national lah kan, dia jadi Kristen kebangsaan lah, Anglican. Okay, baik, tak apa. Tapi masih diamalkan Jumaat suci, iaitu pada satu hari Jumaat seluruh orang Kristian kena puasa. Nampak tak agama bila jadi agama bila jadi alat politik, jadi gitu lah. Tambah untuk membatalkan sumpah, kita kena puasa ramai-ramai untuk Herakl. Setiap hari ada satu hari Jumaat yang suci, kita putuskan certain hari lah. So bila sepanjang zaman kena puasa sampai hari ni. Okay, tapi minoriti saja yang buat sekarang misalnya. Okay, dia pun tak ikut agama yang betul. Maka tuan-tuan, dengan jadinya begitu, maka tertebuslah sumpah, maka Herakl boleh bunuh orang Yahudi. Okay, maka tuan-tuan, fatwa tersebut diterima dengan baik oleh Kaisar Herakl, dan Kaisar dengan segera Kaisarnya Herakl lah, mengadakan penindasan terhadap kaum Yahudi sehingga tidak ada seorang Yahudi pun yang dapat menyelamatkan diri darinya, kecuali yang sempat melarikan diri ataupun bersembunyi. Okay, dalam riwayat yang lain di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa betapa besarnya kekejaman yang telah dilakukan oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi pada masa itu. Sedikit pun mereka sudah tidak mengenal erti kemanusiaan. Maknanya teruk lah. Nampak poin saya adalah teruk. Okay, Raja Herakl bunuh dan bunuh Yahudi sampai lari bersembunyi merata tempat. Okay, itulah nasib bangsa Yahudi yang biadab lah, yang biadab. Dan tuan-tuan tahu lah Yahudi tak urai, memang tasyat lah orang Yahudi ni, no? Yahudi lah antara yang paling duk promote Rasulullah. Mereka lah yang paling duk promote. Dia kata nanti muat Rasul kami mai, hampa boleh habuan lah, hampa boleh hina kami. Orang Yahudi. Mereka yang, tuan-tuan, saya nak sikit 1 minit. Kita baca sejarah Islam, di Yasrib, Aus dan Khazraj tak setuju kan? Kaum Ansar, Aus dan Khazraj bergaduh kan? Siapa yang menyatukan mereka? Rasulullah. Tapi kalau kita baca sejarah silam Yasrib qabla al-hijrah, sebelum berlaku hijrah, yang menyebabkan Aus dan Khazraj bergaduh, Yahudi Madinah. Dia tak boleh tengok bumi putera bersatu, sebab kalau bersatu dia akan susah hati. So dia pastikan Aus dan Khazraj bergaduh. Itu raja orang Yahudi Madinah. Dan dialah yang paling kuat kata, nanti Rasul kami mai, hamba boleh habuan. Tapi bila mai sungguh Rasul itu, yang mereka expect orang Israel, rupanya orang Arab, mereka sendiri yang tolak. Itu perangai orang Yahudi. Sampai orang Madinah heran, dulu hampa yang nak sangat Rasul ni, bila kami buat main Rasul ni, hampa pula tolak. Mereka kata mereka tak iktiraf kalau Rasul itu bukan Yahudi, bukan Israel. Mereka nak Rasul itu Israel. Iaitu orang Israel yang lawan Tuhan kerana rasisnya mereka yang sangat tebal. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung bulan depan, kita akan masuk tentang Parsi, dan tak silap saya dia akan pergi sampai ke Buddha, China dan India. Menarik lah. Lepas tu masuk bab 2 baru kita pergi perbincangan yang serius lagi. Sekarang ni kita pergi kepada pandangan sarwa, akar perbincangan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lahama malakatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyyan wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.